Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba bi islami dina bi Muhammadin nabi wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna biyadik fa innama taqlibuhu anta. Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lana wa lahum, rabbi zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Berusaha Tuan Pengurusi Masjid, berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, Jawatan Kuasa, para asatizah, para guru, para alim ulama, para waliullah, muslimin dan muslimat, mukminin, mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuliah kali kedua musim PKPB. Apapun segala ketentuan itu Allah yang telah tetapkan, di mana tempatnya, apa jua keadaan kita, dalam suasana apa sekalipun, inilah yang Allah berikan satu nikmat yang besar. Dan insya-Allah sedikit sebanyak malam ini, sebab saya memang tak ada kitab dekat sini, jadi kita tengok tajuknya diminta, saya bagi tengah duk mancing, dia minta tajuk. Ini tajuknya Fathul Mekah, kesabaran dan ketenangan. Tapi kita ambil kesabaran lah. Musim-musim COVID-19 ni, bermacam-macam perkara yang berlaku. Tapi kita kena jelas, perkara ini bukanlah perkara yang kita nampak luar biasa. Kerana sebelum zaman dan zaman Nabi SAW pun dah ada wabak yang besar di Madinah, iaitu ditukar nama kepada Madinah itu Thayyibah. Jadi malam ini kita akan lihat bagaimana kita nak ambil ibrah sedikit sebanyak daripada pengajaran Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah Mukarramah, yang kita boleh lihat bagaimana Allah memberikan perjanjian kepada kita pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Allah berikan gambaran yang begitu hebat. Sayyidina Umar bertanya para sahabat, apa maksud ayat ini? Tak puas hati dengan penjelasan para sahabat, lalu Sayyidina Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, apa yang kamu faham? Waktu itu Ibnu Abbas kecil lagi. Apa yang kamu faham tentang ayat ini? Ini surah terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, yang menyatakan inilah tanda-tanda kemenangan akan mencapai, dan tanda-tandanya Nabi akan pergi meninggalkan kita. Itulah Nabi telah pergi lama meninggalkan kita, namun perjuangan Nabi SAW perlu kita ikut. Bagaimana Nabi sabar dalam meninggalkan bumi yang dia paling sayang untuk pergi ke satu tempat yang jauh daripada bumi yang tempat dia lahir. Ini perlu kesabaran yang besar. Ibrah yang kita ambil begitu sabarnya Nabi SAW bawa kemenangan yang begitu hebat dalam kalangan kelompok yang kita boleh lihat hari ini. Dan kemenangan inilah yang kita bawa hari ini, kita boleh pergi. Yang mungkin kita dihalang untuk pergi ke Mekah kerana penyakit ni, tapi sampai masa juga kita akan sampai waktunya. Apapun kita akan lihat dalam setengah jam lebih kurang lah, 8.10 kena berhenti lah. Kita nak ambil kesabaran yang begitu besar perjuangan Nabi untuk menakluk ke Mekah ni, begitu banyak cabaran. Dan kita boleh lihat yang diceritakan oleh kisah sirah-sirah Nabi, bagaimana perjuangan Nabi ini lukanya begitu besar. Sebelum Nabi dilantik jadi Nabi, Nabi diangkat jadi Rasul, hijrahnya ke Taif, dihalau ataupun diberi izin oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah untuk kembali. Pelbagai dugaan, peperangan demi peperangan, tapi kesabaran yang besar kepada Nabi ini yang buatkan kita kena ikut. Hari ini kita tak capai apa yang Nabi terima. Nabi terima ni lebih luar biasa ujian dan dugaan. Kenapa kita sebut hari ini? Tanya, saya terfikir sabar. Jadi Fathu Mekah ini sebagai orang kata pemegang sahaja, tapi dia punya isinya malam ni sedikit sebanyak sabar itu.
Kerana kesabaran ini kita kena faham pada 3 peringkat. Sabar ni ada 3 benda. Yang pertama, sabar ketaatan kita kepada Allah. Kita kena taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar ni fardu ain. Kita kena diri sendiri, bukan tak kira orang lain. Mana orang lain buat seorang, orang lain tak payah buat tak. Ni kena nafsi-nafsi. Sabar ni kena sendiri. Dan sabar orang ni berbeza-beza. Dia tak boleh sama. Kita jangan samakan dengan orang lain. Kita tak boleh capai satu had lain, lagi kita tak terima perkara itu. Kadang-kadang kita ni sedap mulut bercakap, aku tahu, aku faham, aku benda ni biasalah. Ini perkataan orang yang dia jahil. Kerana selagi kita tidak menerima satu-satu perkara, jangan kata kita tahu. Kerana perkara yang diketahui ini hanya orang yang menerima pengalaman kehidupan. Lepas tu Nabi ni dididik dengan kehidupan dia, dengan pengalaman hidup daripada kecil. Kita lihat bagaimana kehidupan Nabi SAW hingga besar. Dididik dengan kesabaran. Lepas tu para Nabi dan Rasul ini dididik dengan mengembala kambing. Kenapa? Di situ sifat sabar yang besar. Kerana Nabi nak menghadapan dengan satu sesuatu yang besar. Kita ni, ujian yang ada sekarang ini bukan satu sesuatu yang besar sangat. Allah nak tengok ujian kita ni bagaimana nak menerima. Khilaf kerangan kita ni banyak. Ada pendapat begitu, ada pendapat begini, ada rasa macam ni lebih elok, macam ni lebih elok. Kita berasa macam-macam. Tetapi kita nak tengok pokok pangkalnya di mana sifat yang Allah letak, yang disusun para ulama, yang Nabi tunjuk pada kita, iaitu satu sifat dengan kelangan kelompok-kelompok sifat yang kita sebut mahmudah, terpuji tadi itu sabar. As-sabru minal iman. Sabar ni sebahagian daripada iman, bukan sebahagian setengah macam kita maksud. Itu kena faham istilah pula. Kita dah faham, sebahagian ni mana separuh. Kalau itu buat sabar dapat iman lagi separuh. Bukan, dia sebahagian ni maksudnya sekelompok daripada perkara-perkara yang meningkatkan iman kita di sisi Allah. Kita kena ingat, bila Allah berikan satu-satu cabaran, ujian, dugaan, bala, apa semua, inilah perkara yang Allah nak tengok kita terima bagaimana. Allah tak nilai kelompok satu semua ni ramai-ramai, tidak. Tapi Allah nilai diri kita. Sebab tu sabar ini besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi didikkan begitu. Yang pertama, didikkan kita yang Allah nak begitu tentang sabar ni, sabar dengan ketaatan kepada Allah, melaksanakan ibadah. Alhamdulillah, kita boleh lagi duduk Negeri Sembilan ni, duduk berceramah lagi, beli tazkirah kat masjid. Kalau kat Selangor memang tak boleh dah. Kawan-kawan saya duduk murut, habis kata nak makan apa, kata makan nasi juga. Sebab dia ada kawan-kawan kita ni, dia kerja, dia ceramah saja. Tapi dah tutup, nak buat macam mana? Tapi Alhamdulillah, sebahagian masjid surau itu dia bantu. Kata tak apa Ustaz, kami bantulah. Musim-musim tak boleh keluar ni, kita bagi berapa yang ada. Kalau kata ceramah itu 300, kami bagi 150. Itu ada. Ini bantuan. Kesabaran ini tinggi di sisi Allah. Kerana sabar ni, dia akan dapat 4 benda yang Allah beri kepada kita. Banyak lagi lah, tapi ada 4 benda. Sabar dengan taat. Taat kepada siapa? Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Yang pertama, kena taat kepada perintah Allah, perkara-perkara yang wajib, melaksanakan perintah. Solat kita, zakat kita, puasa kita, apa lagi, bagian-bagian lagi yang lain lah, haji kita, kebaikan kita yang nak laku pada orang, ta'awunu kita dengan manusia antara satu sama lain. Banyak lagi yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun perkara-perkara sunat ini, maknanya sabar dia itu adalah sunat. Tapi kepada fardu, wajib kita bersabar, melaksanakan. Yang kedua, sabar dengan ujian Allah Ta'ala nak bagi. Yang kedua, sabar dengan perkara yang Allah larang. Perkara-perkara maksiat yang Allah larang pada kita. Banyak perkara maksiat yang Allah larang pada kita. Perkara yang Allah larang. Ati Allah, ati Rasul, wa uli amri minkum. Taat pada pemerintah kamu. Selagi mana ia tidak langgar pada syarak, tak langgar perintah Allah dan Rasul, maka kita kena taat. Tidak merosakkan kehidupan kita mengikut landasan syarak, maka kita kena taat. Ditaat maknanya kita sabar di atas segala perkara yang Allah uji. Allah kata jangan buat benda maksiat, minum arak, jangan minum. Jangan main judi, jangan main judi. Jangan duk mengumpat, jangan mengumpat. Kalau mengumpat ni payah kita. Saja nak cakap saja. Selalu sebut kan, ustaz-ustaz selalu sebut handset lah paling payah sekali kat tangan. Ada perkara baru macam-macam kan. Kes bunuh
Umur 19 tahun kita pun tak boleh nak bayang. Tapi kita pun tak tahu betul ke tidak. Memang hati kita duk berasa dia tak ada orang lain. Mula raja nak tulis juga, tak kira. Saya pun sama, kata dia tak ada orang lain dah ni kan. Lempak pisau alang sungai, boleh ikut. Kisah tu boleh ikut panjang kan, tahu. Tapi selagi mana tak dapat jawapan, kita pun tak tahu gini. Bukti yang kita nampak atas bacaan kita dalam kita punya, kita ni wartawan biasa lah, wartawan paling toliah dalam negara dia. Selagi mana kita duk baca ni, itulah. Ya, mungkin bukti-bukti yang kita lihat dia kena pada dia, tapi bab kita ni suka ribah, suka ngumpat benda-benda. Benda sikit lah. Ya, perbuatan itu perbuatan yang kejam, membunuh, lepas tu kerat pula tangan. Dia masih lagi belum disebut kesalahan, cuma dicaki. Tapi kita ni macam-macam. Ni Allah larang. Nak sabar kat sini macam mana? Jadi sabar dengan perintah Allah, ni sabar dengan perkara yang macam ni. Nak kata lagi jumpa kawan, tulis tak jumpa hari ni, tulis ni semua. Geruk macam-macam ada. Bagaimana kesabaran kita nak hadapan dengan perkara-perkara macam ini? Itu satu bab. Satu lagi, kalau benda ni betul, tengok umur yang begian rupa mampu merancang dan buat satu kekejaman yang luar biasa. Ini satu benda yang kita kena jaga anak-anak. Saya suka pesan kalau secara mana-mana, anak-anak kita kena jaga sungguh-sungguh. Ibu-ibu, ayah-ayah tak melihat bagaimana kepincangan, kerosakan masalah sosial. Dan saya duduk dalam dunia mereka ini, dan saya duduk kaunseling dan buat psikologi dengan budak-budak ni. Ya Allah, tabarakallah, begitu payahnya bagaimana keadaan kita nak didik mereka. Masalah sosial bukan masalah sosial yang ringan. Ini satu masalah yang begitu besar. Dan mak ayah kena sabar. Sabar apa pula? Sabar nak didik anak-anak ni macam-macam ragam. Sabar anak nak minta handset kita tak bagi. Sabar cucu nak minta handset kita tak bagi. Hari ni isu paling besar yang berlaku semua ni sebab radiasi yang ada pada handset tadi tu membuatkan manusia ataupun anak-anak ni kerosakan kepada neuron otak dia. Boleh melakukan satu perkara yang di luar batas pemikiran manusia biasa. Jadi kita kena sabar. Banyak benda yang kita kena sabar pada anak-anak. Itu sebahagian kecil. Yang ketiga, kita kena sabar dengan ujian dan bala Allah Subhanahu wa taala. Ni ujian Allah bagi pada kita. Bagaimana bentuk sabar kita menerima ujian ini, COVID-19 ini. Kita dah tadi berkurung dah lebih kurang kat 3 bulan. Lepas tu kita dah bebas. Ni main pula. Saya boleh main masjid, solat Jumaat lagi. Itu pun ada orang bising tutup pagar. Kan? Yang hamal lewat siapa suruh. Tapi dia kata pula, kami kerja bos pula pukul 1 macam mana? Tu pun kita pun satu hal tak. Macam mana kita nak sabar? Haji sabar. Ada yang panjat pun dah kan. Macam kesabaran ni Allah nak nilai pada kita. Bukan sebab apa, COVID-19 ni satu benda yang satu perkara yang nak lihat. Terlihat cabang hari ni kesabaran kita. Bagaimana bentuk? Sabar ni menahan marah atas sesuatu yang tidak disukai. Benda kita tak suka. Ya, pintu pagar. Aku nak semayang Jumaat, tutup pintu. Suka tak suka? Kalau saya pun fikirnya kali, takkan tak boleh aku main ceramah kat sini. Kalau mungkin macam tu kan, kita pun tak tahu. Hari ni saya main awal lah kan. Mana tahu satu masa main lewat, kita pun tak tahu apa yang berlaku. Sebab kita tak pernah duduk dalam situasi yang kita main lewat. Kadang-kadang saya pergi pun nampak saya berjaya pun, Ustaz Mai, mesti ada kerja lain ni. Dia buat masuk kita juga dulu. Orang lain tengok. Itu. Bagaimana bentuk kesabaran kita nak hadapan. Orang kan kata pula, Ustaz boleh masuk, kenapa boleh masuk? Satu cerita lain pula. Kadang-kadang orang sombong salah. Ini yang kita nak kata tadi. Sabar ni menahan marah atas benda yang kita tak suka. Ini kita nak main masjid, nak duduk tak suh rapat-rapat apa semua ni kan. Orang raja nak marah macam-macam. Tapi itulah yang setakat ini, bukan kita kata yang terbaik, tapi setakat ini telah dibincang, itulah yang terbaik untuk kita. Tak kata virus itu takkan jangkit pada kita, tetapi virus itu kurangkan risiko dia. Kena sabar juga nak kurangkan risiko. Adakah kita pergi test sana, basuh tangan, lepas tu tak kena virus? Tak juga, sebab pen tu semua orang pegang. Tapi nak mengurangkan risiko, itu yang terbaik. Kerana ada yang lebih baik, tapi kita yang dapat itu yang terbaik. Itu benda yang kita tak suka ini, sabar. Istilahnya kita nak sabar dengan benda yang kita nak marah. Dengan benda marah ni benda yang kita tak suka, tapi kita kena sabar. Ini dia disebut sabar yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nak marah, tak puas hati, tapi
Allah kata apa? Ada tu benda aku nak bagi ni, sabar. Kita akan tengok apa yang kita akan dapat. Dah pukul 8, 10 minit lagi ya? Ya ke jam tu? Baru mukadimah. Aduh. Cepat sikit, nasib baik. Baru mukadimah. Yang kedua, menahan lidah daripada mengadu selain daripada Allah. Jadi kita ni rajin mengadu dengan orang, betul tak? Orang yang tidak sabar, ni kita sembang biasa lah. Sebab sembang biasa tapi ceramahnya nak bagi mahram. Kadang-kadang kita kata, iyalah, oh ada satu-satu isu, tak puas hati aku macam ni. Dia mengadu kepada WhatsApp group, dia mengadu pada FB. Sedangkan kalau kita mengikut sifat sabar tadi, isi Allah, dia hanya mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru kita sabar. Aku sabar lama tapi duk ngadu kat sini, aku sabar lama ni kata nak cakap juga. Tu bukan sabar, tu bukan terbihat nama dia. Sabar ini nak bagi faham. Yang pertama, kita marah benda yang kita tak suka tapi kita tak buat, kita sabar. Yang kedua, kita menahan lidah kita daripada, masuk lidah ni termasuk tangan duk taik tadi ni, daripada benda itu kita duk ngadu, duk cakap pada benda selain pada Allah. Ngadu pada orang ke, ngadu pada FB ke, ngadu pada kawan-kawan ke, selain pada Allah tu mana dia tak sabar. Walaupun nampak macam dia sama, tak kira ustaz aku, tok guru sama, halal lebih kurang sama, kita sama. Tapi kalau dia mengadu kepada Allah, ya Allah, dia berdoa, tolong angkat, ni orang yang paling dekat dengan Allah, ya Allah tolong angkat kami punya virus COVID-19 ni, kami nak macam biasa balik, nak jemaah balik ramai, nak ceramah macam biasa, dengan kuliah ramai-ramai, nak datang ke madrasah tutup banyak, ya Allah tolong angkat. Hak ni yang kita kata orang yang sabar. Bukan orang yang sabar duk sembang dalam cerita hal-hal yang lain. Maknanya kita buat selain daripada Allah, kita pergi, maknanya itu bukan orang yang sabar. Dia masih lagi duduk dalam kehidupan yang dia berasa diri dia saja yang sabar, tapi tidak sebenar pada hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Arba'in, dia kata apa? Hakikat sabar itu tetap kepada membangkitkan akan agama, pada melawan akan membangkitkan keinginan nafsu. Nafsu kita nak tulis benda, nak cakap benda yang kita nak berasa. Nafsu ni berasa. Nak bahas tentang nafsu panjang lagi lah. Tapi berasa diri kita ni benda yang kita tak puas hati tu kita nak lontarkan juga. Sedangkan sabar ini hakikatnya adalah buat satu benda untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memang kena jarak, tapi ingat kita kena sabar. Mudah-mudahan Allah angkat benda ni akan selamat dan tak ada lagi dah dakwah benda yang tidak baik. Alhamdulillah Allah akan sampaikan waktunya. Perasaan kita tetap ada tak puas hati, tetapi biarlah tak puas hati kita ngadu dengan Allah. Perasaan kita ada berasa tak sempurna macam ini, tapi biarlah kita mengadu dengan Allah, sebab dia pemilik. Kita ngadu dengan orang, cakap dengan orang, dia tak boleh buat apa pun. Dia boleh buat apa? Manusia boleh bagi apa pada kita? Satu titik zarah pun tak pernah bagi pada kita. Main belah celah mana rezeki yang dia bagi pada kita, apa kita cakap dengan dia boleh bagi pada kita? Tak, takat dengar je lah. Oh, dia ni pendengar yang bagus. Pendengar yang bagus je lah. Tapi dia boleh bagi pada apa? Pendengar yang bagus dia tak sedar. Sedangkan Allah tu sama' wa basar. Ngaji sifat 20, khatam dah kat sini. Saya duduk dengan dia. Kau kitab tu tak ada lagi. Kita kena faham, pendengar yang terbaik bukan manusia. Walaupun dia dengar, oh bagusnya dia ni dengar, bagus apa semua, sebab dia duduk ngaji bahagian tu. Pergi jumpa kausli, mana dia dengar, sebab dia ngaji. Orang main jumpa saya, bagus ustaz ni. Orang datang, saya duduk kausli ramai orang datang, oh, bagus ustaz, dengar baik. Memang lah kerja aku dengar lah. Tapi aku nak selesaikan masalah, aku tak tahu. Cerita boleh lah, buat macam ni, macam ni. Bila saya dah kaunseling, terutama rumah tangga, bahasa kita dah, wah aku boleh. Tapi yang pada masa apa yang aku buat sebenarnya? Takat cakap, esok dia telefon main datang balik kita. Kata ustaz tak boleh lah kena macam ni. Kata kita cakap. Tapi itulah tahap kita. Tahap kita takat tu saja. Menceritakan bagaimana cara, menunjuk jalan bagaimana bentuk yang betul. Tetapi selebihnya itu adalah milik Allah. Dan kita lupa, yang kata ingat, semuanya milik Allah, kita usaha saja. Sebab itu hakikat sebenar dalam bab yang kita fokus melalui sabar adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mengadu dengan Allah, harap pada dia, khauf wa raja, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu benda yang kita jelas. Ada 5 minit lagi. Terasa memang penuh. Aduh, dah agak tu. Baiklah, pergi. Apa yang kita dapat dengan sabar? Ada 5 benda. Padahal buat satu kitab ni. Dihimpunkan, Allah himpunkan orang yang sabar ni dengan 5 benda. Bila kita sabar, yang kita sebut tadi itu kan, dengan apa yang Allah beri pada kita atas nilaian diri masing-masing. Yang saya cakap sini, ada orang yang boleh nak terima, ada boleh tak boleh terima, ada yang berasa payah. Tapi tak apa, itu bahagian masing-masing, kerana iman tak boleh kita nilai. Bukan makna kita cakap hari ni semua iman sama, tidak sama. Tapi kita nak bagi tahu inilah tahap iman yang kita kena pergi. Yang tahap 1 kena pergi kejap sampai tahap 5 ni bagaimana? Ikut step by step, didik hati. Jadi kalau kita boleh buat perkara ini, kita akan dapat 5 benda. Apa 5 benda ini? Yang pertama, yang tidak akan dapat benda-benda lain, hanya pada sabar ini saja Allah akan bagi pada kita, iaitu mengampuni dosa kita. Bila terampunnya dosa kita, maka Allah akan selamatkan kita daripada perkara yang tidak baik. Madinah tu Taibah, ketika itu peperangan yang berlaku antara Khawf dengan Aus, apa dia Imam Aus dengan Khadraj bergaduh lebih kurang 200 tahun. Tapi ingat, bila mereka beriman kepada Allah, Allah angkat penyakit dan menyatukan satu padu antara kaum di dalam landasan iman. Allah ampunkan. Bila Allah ampunkan, Allah angkat penyakit. Sebab pahala turun, penyakit hilang. Kalau penyakit tak hilang pun, mana kita dalam keadaan kita masuk yang tadi itu, kesabaran dan ketenangan, akan capai ketenangan. Kenapa capai ketenangan? Allah bagi tahu kepada kita, ala bizikrillah tadmainnul qulub. Hati akan jadi tenang, jiwa akan jadi tenang. Sebab tu dapat keampunan Allah. Orang yang sabar, yang kita sebut dari awal-awal, maknanya akan mencapai, iaitu keampunan Allah, dia akan ingat Allah. Yang kedua, akan dapat rahmat. Rahmat ni apa? Kita baca selalu Bismillahirrahmanirrahim. Lama tak main masjid ni, imam pun baca lagu lain dah. Selalu ingat nak tengok lagu dia biasa, lagu baru ni kan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim itu rahmat Allah bagi pada kita. Peringkat yang sudah singkat di atas muka bumi, dan peringkat yang seterusnya di dalam syurga. Di rahmat yang begitu besar. Ampun Allah kita dapat dengan sabar, rahmat Allah kita dapat dengan sabar. Teringat kita masuk syurga adalah dengan sebab rahmat Allah, bukan sebab pahala kita. Banyak mana pahala tapi tak dapat rahmat Allah, tak ada guna juga. Yang ketiga, kita akan dapat pahala. Dapat pahala. Dah dapat rahmat Allah, automatik akan dapat pahala. Yang keempat, jadi ikutan. Orang akan ikut kita. Nabi ni sabar dia sampai tahap bila dia wafat, orang tanya, ni siapa punya perangai? Siapa dia ni? Kalau kita kata kisah yang makan roti tadi tu, orang kafir tu, walaupun ada pertikaian tapi kita ambil ibrahnya. Kalau katalah Nabi bagi makan, bila Nabi wafat tanya, ni bukan Nabi bagi makan. Dia kata bukan, ini aku Abu Bakar, sahabat Muhammad bin Abdullah, Rasulullah ke itu? Ya, dialah. Aku ingat orang lain rupanya Nabi, dia pun tak tahu. Kerana Nabi sabar hingga memberikan orang jadi ikut. Ikut apa? Masuk dalam Islam. Kita dah Islam, orang kita nak islahkan orang je. Apa dia? Membaikkan orang. Oh, dia ni memang sabar sungguh, orang akan ikut dia. Kita ada kawan kita dekat sini, memang sabar sungguh dia. Memang sabar sungguh. Orang kata dia, orang duk mengumpat dia, duk hina dia, tapi dia sabar, relax je. Sampai lepas tu orang ikut dia. Elok yang orang ikut dia, ikut buat benda baik lah. Sebab apa? Dengan sabar tadi tu, dia tak nak peduli sangat orang nak kata apa. Dan dia, aku tahu Allah akan beri keampunan. Lepas itu Allah yang kelima, yang akhirnya Allah bagi pertolongan. Ini kita sabar, Allah akan berikan pertolongan. Mudah-mudahan dengan kesabaran yang kita ada ni, Allah berikan pertolongan pada kita. Pertolongan yang besar Allah berikan kepada kita. Ini bukan calang-calang pertolongan. Bila Allah beri pertolongan, tidak ada siapa boleh nak menghalang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Perang Badar contohnya, kalau kita nak kata 300 orang nak lawan dengan 1000 orang, ni jumlah ni diletak 313, 314, 326 ini diletak. Tapi kita kata 300 ni nak genapkan mudah faham, nak lawan 1000 orang, mana boleh nak fikir menang, sebab dengan kelengkapan senjata. Tetapi kita ingat, iza ja'a nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nas yadkhulu fi dinillahi afwaja. Kita akan lihat bila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak siapa pun boleh halang. Jadi kita kena ingat, Allah berikan kemenangan kepada kita. Inilah pertolongan Allah. Mudah-mudahan kita patuh apa yang Allah berikan pada kita. Dalam masa yang sama kita berharap mengadu pada Dia, dan Allah angkat penyakit kita ni dan kita kembali yang biasa dan lebih baik daripada seperti yang biasa. Jangan kembali macam biasa jadi tak elok pula, tak mau lah. Maknanya kita sebelum ni tak kurang elok, lepas tu datang penyakit ni kita bertambah lagi ibadah, berdoa, lepas tu makin kuat lagi kita beribadah. Ini antara Allah nak beri pada kita. Itu namanya sabar. Boleh lagi lah. Risau juga. Kita ada kena amaran dengan jabatan, dengan kata ustaz tak lebih. Okey, akhirnya kita baca dua yang Allah berikan kepada kita, yang Quran yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Surah Al-Baqarah ayat 187. Apa maksudnya? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Bermula mereka sekalian yang sabar. Orang-orang yang sabar. Maksud kat sini ringkasnya, mahfuznya orang yang sabar itu atas mereka itu ampun dari Allah. Dia mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat nikmat. Itu dia punya mafhum, maknanya lain lah, tapi nak bagi faham kepada kita mana orang-orang yang sabar ini, maka dia mendapat rahmat Allah dan mendapat petunjuk, nikmat. Petunjuk ni bagaimana? Bila kita sabar, Allah akan bagi petunjuk apa yang terbaik kita laksanakan, terutama dalam keadaan situasi kita sekarang. Mananya yang betul yang kita perlu laksanakan dan mana yang perlu kita tinggalkan. Inilah Allah akan berikan petunjuk kepada kita. Bila Allah beri rahmat, Allah bagi petunjuk dan Allah beri nikmat, ni benda yang kita cari-cari dalam kehidupan kita, nak bawa kepada akhirat esok supaya kita masuk melangkah dalam syurga Allah dengan penuh kebaikan dan bertemu dengan Nabi SAW. Siapa tak mau jumpa dengan Nabi? Nabi orang yang paling kita sayang. Ikut Nabi bagaimana Nabi sabar, ikut perjalanan sirahnya. Alhamdulillah masjid ni baca sirah. Dia kita boleh ulang balik tengok sirah. Yang sambung sirah siapa Ustaz? Ustaz Syarazi. Tajuk apa dah? Panjang juga tu. Jadi kita ingat. Dan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala untuk pengakhiran pada malam ni, wasbiru. Allah bagi satu arahan pada kena sabar. Maksud sabar ni bukan satu situasi saja, dalam semua rangkuman situasi, iaitu dalam ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat dan segala ujian yang Allah beri kepada kita. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya, ini Allah berkata, innallah, sesungguhnya Allah sabirin. Allah tu bersama kita ni. Kalau naik kereta ni, banyak roadblock ni, nak lewat roadblock ni punya banyak nak tempuh ni. Tapi kalau naik dengan raja, agak roadblock tu tengok depan tu jatah raja, tak payah raja pun tak apa, Temenggung pun cukup lah. Tak payah Temenggung, PM pun cukup, bawah lagi pada raja. Agak-agak kita kena tahan lagi ke? Tak ada. Kereta depan tu soalih tu raja, PM, MB. Ni ma'as-sabirin kita ni siapa dia? Innallah. Fatu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Maka kita sentiasa akan duduk dalam kelompok orang-orang yang meminta ampun. Mana kita sentiasa duduk dalam keampunan Allah, minta ampun dengan Allah. Innallah fasabbih bihamdi rabbika innahu kana tawwaba. Jadi kita duduk dalam kelompok ini. Keampunan Allah ni maha besar. Jadi wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan kita. Selagi mana kita bersabar, Allah akan bersama dengan kita. Ya, saya tahu payah nak buat benda ni, tapi kena buat. Sebab ini arahan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud ma'a lagi di sini? Iaitu Allah menolong dan juga Allah memelihara kita.
Allah tolong kita untuk menghadapan dengan penyakit ataupun situasi apa jua keadaan, terutamanya dalam COVID-19, dan Allah juga memelihara kita daripada terkena jangkitan. Ingat, nak selamat kena sabar. Ada orang sabar tapi kena juga, keyakinan dia bagaimana. Ini lambat ya yakin. Jadi kita ingat, kita kena sentiasa sabar. Dalam kesabaran ini akan mencapai satu matlamat yang besar, iaitu ketenangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik, kalau dia kena penyakit sekalipun, dia akan tetap tenang kan? Dia akan tetap tenang. Orang nak kata duduk kena tahan ke apa semua, tapi dia tenang, tetap ibadah macam biasa. Ini belum kena lagi, dia tak boleh tak main masjid tu tak kena lagi kan. Sebab kita kena al-wiqayah min al-ilaj, padan-padan nak beramal dengan syair tu kan. Itu wallahu alam. Saya ingat sekadar tu. Boleh haji dah masuk kan. Cukup 9 minit lagi. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit sebanyak apa yang kita kongsikan pada malam ini menjadi manfaat yang besar kepada kita. Jazakumullah khairan jazak kepada pihak pengurusan masjid Qaryah Kampung Paya. Lama tak main sini. Mudah-mudahan kita semua disatukan hati kerana Allah dan dieratkan silaturahim dan diangkatkan rahmat kepada kita dan berikan syafaat Nabi SAW. Mohon maaf kalau tersilap, terkasar bahasa ada yang kurang, yang lemah. Kalau ada ilmu yang salah, yang tak betul, terkhilaf, mohon maaf banyak-banyak, mohon betulkan. Halakan makan dan minum. InsyaAllah kita bertemu dengan waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.